Baik, terima kasih Amirul atas bingkisan ataupun persediaan di sana, di UMT sana tadi. Terima kasih kepada Amirul kerana bingkisan yang sangat menarik, perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Dan tanpa melengahkan masa hari ini, kita akan bersama seperti yang dijanjikan, akan membincang mengenai K-Inovasi, pembelajaran aktif memperkasa kebolehpasaran graduan universiti. Bersama saya hari ini dua tetamu yang istimewa, Profesor Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin Muhammad Ihsan, Pengarah Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Profesor Madya Dr. Azmin Syam bin Rambeli, Timbalan Pengarah Kesarjanaan dan Penyelidikan Pengajaran UKM. Selamat datang kesemuanya. Terima kasih. Jadi kalau bercakap mengenai inovasi ini sendiri kan, ia adalah salah satu kaedah ataupun jalan untuk menghasilkan kaedah yang baru supaya yang sedia ada ni lebih senang dengan yang sedia ada. Jadi boleh tak serba sedikit menerangkan mengenai pembelajaran futuristik ini sendiri? Terima kasih Syai kerana menjemput kami dari Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Seperti dalam soalan yang dikatakan oleh Syai tadi, pembelajaran aktif itu bukan yang baru, tetapi kita di pengajaran dan UKM sendiri telah mereka bentuk semua pelajar-pelajar yang masuk universiti akan melalui program pembelajaran aktif ini. Dan mereka bukan hanya masuk dalam bilik kuliah yang tidak bercakap dan keluar pun tidak bercakap, tetapi mereka bergerak aktif di dalam pembelajaran di dalam kuliah. Dan futuristik adalah bermaksud mereka menggunakan semua peralatan moden yang sedia ada untuk dalam pengajian mereka. Itu yang akan diterapkan dalam K-Inovasi ini sendirilah ya? Ya. Boleh saya tambah sikit tak? Okey. Saya nak tambah sikit kenapa futuristiknya. Ya. Futuristik ni disebabkan oleh kita berada dalam era 4IR, revolusi industri 4.0. Ya. Jadi kita perlu menyiapkan pelajar kita, graduan kita, supaya mereka bersedia dalam pasaran 4.0 ni lah, IR 4.0. So what is IR 4.0 ni? Kalau ikut World Economic Forum, mereka menyatakan bahawa dunia teknologi ni ada tiga. Teknologi digital, teknologi fizikal dan teknologi biological. So teknologi fizikal ni macam drone, robot yang kita nampak lah, fizikal. So teknologi digital ni seperti augmented reality, yang sekarang ni sebenarnya kita dah menghadapinya lah. Dan juga kalau teknologi biological tu seperti pakaian sintetik. Sintetik biological lah. So kita banyak cabaran berkaitan dengan 4IR ni. So kita perlu mempersiapkan pelajar kita dengan dunia teknologi ni. Dalam mempersiapkan pelajar itu sendiri dalam dunia teknologi yang dimaksudkan tadi, apakah keperluan prasarana untuk pelaksanaan pembelajaran aktif ini sendiri? Ya, kalau kita ingat masa dulu masuk kuliah, saya pernah belajar dulu kan. Kita masuk kuliah, meja semua menghadap ke depan, pensyarah ada di depan dan bercakap. Ruang itu, kalau kita nak fikirkan sekarang, kita ubah mereka tidak begitu. Mereka lebih, kalau boleh mereka berkolaboratif dalam kuliah, menggunakan teknologi yang sedia ada, dan mereka bergerak dan berfikir supaya mereka lebih aktif dalam pengajaran mereka, dalam pembelajaran mereka. Jadi kita tidaklah masuk, dengar, catat apa yang ada, pulang, dan itu saja aktiviti yang ada. Tidak, ini aktif, secara aktif. Jadi maksudnya kalau seperti yang dah lepas ni kan, kita melahirkan tokoh, cendekiawan dan sebagainya. Jadi kenapa perlu lagi pembelajaran atau pelaksanaan kaedah ini diperkenal? Mungkin kaedah dulu tu dah ditinggal zaman ke macam mana? Soalan yang bagus tu Syai. Selalu diperkatakan begitu. Kenapa perlu kita ubah kaedah pembelajaran begitu? Begini kalau kita lihat teknologi yang sedia ada di depan kita, menggunakan telefon contohnya, adakah kita menggunakan telefon yang lama? Kemudian kita ada kereta yang smart car, smart office dan sebagainya. Semua itu berubah. Tapi kaedah pembelajaran kita tidak berubah dari dulu.
Jadi dengan adanya zaman berubah, kita perlu berubah. Itulah yang kita kena tekankan di sini. Okay, saya nak tambah sikit lagi kan. Disebabkan zaman macam Prof sebut zaman berubah. So sebenarnya generasi kita pun telah berubah. So sekarang ni kita di universiti sekarang kita berhadapan dengan generasi Z, yang generasi Z yang lahir daripada tahun 1995 hingga 2009. Dan di sekolah sekarang kita dah ada generasi Alpha. Yang lahir tahun 2010 sehingga 2025. So sekarang ni kita berhadapan dengan generasi Z dan generasi Alpha ni. Mereka ni especially generasi Alpha sebab dia orang memang totally millennial. Lahir tahun 21 semua mereka sebab lahir 2010 tadi kan. Jadi dia orang ni memang digital native. Peranti ni memang macam kalau kita pen kertas kan. Dia orang tak. Peranti ni memang alat biasa bagi mereka. Semua di hujung jari je. Mereka tak takut dengan teknologi. Kita kalau dapat handphone baru kena tengok manual kan. Dia orang ni dapat je handphone, dia tahu apa dia nak buat. So ini memang macam peralatan biasa. Jadi disebabkan itulah jadi kita di universiti perlu mempersiapkan pelajar kita supaya diorang tak bosan. Sebab kalau pensyarah mengajar di hadapan dan diorang mendengar menyalin, tapi zaman sekarang kita kena menggunakan teknologi. Because they live with the technology. Betul. Jadi disebabkan perubahan generasi itulah kita kena berubah. Pembelajaran perlu berubah. So UKM dengan visi universiti terkehadapan melangkau zaman dan masyarakat. Jadi kami proaktiflah terhadap agenda tersebut, agenda generasi sekarang. Saya boleh setuju sebab perkara ini pun jadi kepada diri sendiri juga. Yang mana kadang-kadang kita guna phone kan, kita tak tahu nak buat benda-benda ni, kita bukan minta yang lebih dewasa, padahal yang lebih muda kita minta tolong ajarkan macam mana ni kan. Jadi itu antara perkembangan teknologi pada hari kini kan. Jadi kita nak berkongsikan mengenai K-Inovasi ni mungkin boleh kongsikan sedikit bila diadakan? K-Inovasi ini akan diadakan minggu hadapan 5 dan 6 Februari. 5-6 Februari di Hotel Tenera Bangi. Jadi anda boleh ke sana untuk ramai-ramai melihat K-Inovasi yang sedia ada. Dan kita nak mengucapkan terima kasih kepada Profesor Insinyur Dr. Mak Kamal Arifin Muhammad Ihsan, Pengarah Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Prof. Madya Dr. Azmin Syam binti Ramli, Timbalan Pengarah Kesarjanaan dan Penyelidikan Pengajaran UKM. Terima kasih kepada semuanya. Dan semoga berjaya pada K-Inovasi. Dan kepada penonton Lensa IPT di luar sana, jangan lupa untuk teruskan bersama kami di Lensa IPT pada hari Sabtu jam 3 petang. Hanya di saluran berita My Freeview 1, 2, 3. Kita jumpa minggu hadapan. Salam hormat dan salam sayangi Malaysiaku.